jalan mudah untuk melarikan diri daripada tanggungjawab asal. Saya tak salahkan Dr. Zul kerana sebagai Menteri Kesihatan dia perlu beroperasi menggunakan dana yang tersedia. Tetapi kita perlu lihat semula apa tujuan asal skim perubatan madani. Tadi Dr. Zul gariskan satu perkara iaitu untuk pastikan tidak ada kesesakan. Tapi kedua adalah untuk membantu keluarga-keluarga miskin dan susah untuk dapat akses kepada perubatan secepat mungkin, khususnya apabila mereka datang daripada latar belakang susah. Ya? Sebab itu skim itu telah pun diperluaskan daripada 10 kawasan ke seluruh Malaysia mula pada tahun lepas bulan Oktober atau November. Perkara ini diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada belanjawan dengan gaya dan beraninya umumkan kita akan laksanakan di seluruh Malaysia. Terlaksanalah di seluruh Malaysia. Kami pun sebagai ahli parlimen bila tak ada peruntukan, inilah salah satu perkara yang boleh kita lakukan. Tak ada peruntukan, kita turun kampung ke kampung, cari orang susah, daftarkan mereka, bantu mereka. Tiba-tiba tak ada ribut, tak ada taufan, diberhentikan. Tu apabila kita persoalkan, okey kata tak apa, tunggu dulu. Dan hari ini dah disahkan oleh Menteri Kesihatan. Daripada satu Malaysia terhadkan hanya kepada 10 tempat. Sedangkan skim ni tak sampai setahun ya? Betul. Tak sampai setahun. Dan tadi kita dengar jawapan. Saya teliti jawapan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang jelas, janji tahun lepas dah tidak tertunai dan dicapatikan. Itu jelas. Betul. Ya, Perdana Menteri kata satu Malaysia, tak sampai bulan ketiga dah tipu dah. Itu jelas. Yang kedua, kita dengar ucapan Dr. Zul. Dr. Zul katakan bahawa pada bulan 4, dana 100 juta ringgit ini akan habis. Dengan itu, dana tambahan yang diperlukan ada dalam 130 juta lagi. Maksudnya from 100 million, 1 year will be about 230 million. 130 million ni in terms of fiscal cost ni sangat kecil. Betul. Sangat kecil. Betul. Saya beri perumpamaan. Bajet JKOM je dah nak 40 juta. Bawah peruntukan pejabat Perdana Menteri, slush fund dia dah nak 0.5 bilion. Betul. Ya. Apalah susah sangat untuk peruntukan. Mungkin boleh ambil dana simpanan luar biasa 2 bilion dalam capakan bajet tu. Itulah, ada banyak lagi yang lain. Dan apabila janji telah pun dibuat, ni bukan sebelum pilihan raya ya. Tahun lepas masa belanjawan, tunaikanlah. Kan? Kerana ini melibatkan semua. Orang susah. Dan tadi ada seorang ahli parlimen PN bangkitkan. Daripada 10 tempat tu pun, banyak tempat kawasan-kawasan bandar, 4 berada di Selangor yang dah ada skim peduli sihat. Alhamdulillah, bagus Kerajaan Negeri Selangor dah buat. Dia mampu. Dia teruskan benda yang lama. Tapi tempat-tempat lain, pertimbangkanlah juga. Sebab itu tu saya pergi lagi dalam. Okay, let's say lah, tak apa. Lupakan dana tambahan. Kita tak boleh cari dana tambahan. Wahal mereka yang janjikan pada belanjawan lepas. Kita tak boleh cari. Tak apa. Tapi dalam 100 juta yang telah pun diperuntukkan, kenapa hanya terhad kepada 10 tempat? Ya? Kalau kita lihat pun, actually they could have done it. 100 million kerana kalau mereka nak laksanakan satu Malaysia, mereka perlu 2 kali gandakan. Itu 200 million. Maksudnya mereka boleh aplikasikan ke sekurang-kurangnya 70 daerah. Betul. 70 daerah. At least. So, these are the questions yang perlu kita tuntut. Mengapa, pertama sekali, kenapa tak boleh cari dana tambahan yang mereka janjikan pada belanjawan yang lepas? Kedua, kenapa terhadkan di beberapa kawasan dan kawasan-kawasan yang memang ada skim perubatan yang berasingan? Betul. Dan yang ketiga, dengan dana yang tersedia, kenapa hanya 10 walhal mereka boleh laksanakan di sekurang-kurangnya 70 daerah? Juga dengan lagi satu isu yang sangat hangat ya, yang dilaporkan baru-baru ni oleh portal berita Code Blue, portal berita pakar kesihatan, yang menunjukkan bahawa penjawat awam kini tidak lagi They are living. Bukan sekadar living, tapi penjawat awam tidak dapat lagi akses IJN seperti dahulu. Dan betul. Ada beberapa yang dah discharge lama terus menggunakan khidmat IJN, tiba-tiba discharge. Jawapan menteri lagi sekali katakan, tak, kita cuba nak letak mereka tempat lain. That doesn't answer the question. The question is, dulu mereka dapat akses khidmat ini, kini dah ditamatkan. Don't run away. Do not run away from answering that question. Kalau tak boleh, kerana isu peruntukan, jawab dengan jujur supaya kita boleh bantu Yang Berhormat Menteri di parlimen bangkitkan, berilah peruntukan tambahan ini. Dan hujah yang diguna pakai kerana tak nak congest IJN ini, ya. Wahal puluhan tahun lepas tak pernah ada isu, tahun ni baru isunya berlakulah. So dia berkaitan juga dalam bab-bab sebegini. Sebab itu lagi sekali saya rasa dalam bab ini, daripada isu IJN, penjawat awam hilang kelayakannya jika nak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini. Tambah pula keluarga susah, keluarga miskin yang sebelum ini dapat akses kepada skim perubatan, sekarang tidak layak lagi. Isu kesihatan ini, isu utama,
Sekarang janji-janji yang ditaburkan dilupakan begitu saja. Maybe